Okay, so kita akan jawab esei kertas. Cikgu kena tukar kertas warna hitam supaya lebih nampak tulisan saya. Okay, so mari kita lihat sekarang soalan esei bab 7 tingkatan 4. Okay, iaitu tajuk kadar tindak balas. Ya, soalan 1A, rajah 1 menunjukkan graf isi padu karbon dioksida melawan masa bagi 2 set eksperimen. Ya. Okey, so diberi graf seperti tersebut. Ya. Okey, bagi set 1 dengan set 2. So that kita tengok graf. Apa yang kita dapat perhatikan di sini? Kita nampak bahawa graf ini berhenti pada titik yang sama, betul? Ya, dia berhenti pada titik yang sama. Maksudnya apa? Ya, dia isi padu gas yang terhasil adalah sama. Kan? Kalau isi padu dia sama, V di sinilah saya cunting kat sini V. Ya. So that mestilah set 1 ni bilangan mol bagi set 1 sama dengan bilangan mol bagi set 2. Okey? Dan faktor biasanya kalau isi padu sama, mestilah sama ada dia gunakan faktor saiz, suhu ataupun saiz, suhu, lagi apa? Kepekatan tak mungkin ya. Kalau kepekatan tak boleh. Ya, saiz, suhu, okey? Ataupun kehadiran mangkin. Ya. Ini faktor yang mungkin mempengaruhi graf yang terhasil itulah. Okey, so graf jadual 1 menunjukkan keadaan bagi 2 set eksperimen. Jadi kita set 1 yang mana? Yang bawah ya. Yang kadar dia kurang. So di sini saya boleh tulis kadar tindak balas set 1 kurang daripada set 2. Okey. 1 kurang daripada 2 ya. Jadi di sini ya, kita ada 5 gram ketulan marmar. Kemudian kita ada 50 cm padu asid hidroklorik 0.5 mol per dm padu pada suhu bilik. Dan set 2, ya, kita ada marmar. Dia tak cakap jisim. Ya, dia juga tak cakap saiz. Okey. Isi padu 50 cm padu asid hidroklorik dengan kepekatan yang sama 0.5 mol per dm padu. Okey, ya. Berdasarkan rajah 1, apakah maksud kadar tindak balas? Berdasarkan rajah 1. Rajah 1 maksudnya dia nak kamu jawab berdasarkan graf lengkung yang diberi. Okey, so cikgu tulis di sini sebab dia nak based on graf itu, jadi 1A kita boleh kata kadar tindak balas ialah apa? X over Y. Y over X. Ialah isi padu gas. Dia ada sebut ke gas apa? Gas karbon dioksida terbebas per unit masa. Okey, ya. Ya, jadi kita kena bagi tahulah graf dekat graf tadi tu ya paksi Y kita ialah isi padu gas karbon dioksida yang release ya terbebas per unit masa. Okey? Jadi dekat jawapan kamu yang kamu bagi semalam ada tulis tak karbon dioksida yang terbebas ni? Ke kamu tulis isi padu gas melawan masa je? Ya? Saya rasa ramai tulis isi padu gas per melawan masa. Ya, jadi sebab dia kata based on the graph kan, berdasarkan rajah di atas. Jadi kamu kena mention lah betul-betul paksi Y tu ada apa. Okey? Ya. Jadi seterusnya kita lihat
B, tuliskan persamaan kimia. Ini nombor 1 dia nak. Kemudian hitungkan isi padu maksimum gas yang terbebas pada keadaan bilik. Ya, pada keadaan bilik. Apa maksud keadaan bilik? Dekat sinilah kita punya molar volume mesti dah 24. Ya. Tentukan bahan pengehat dalam hitungan anda, ya. Maksudnya dia nak tahu limited, ya, limited, ya. Maksudnya mol yang terkecil. Ya, mol terkecil. Macam mana kita nak tahu bahan pengehat ni? Ini ialah dekat sini cikgu tuliskan. Ya, dekat sini dia nak bahan pengehat. Ya, limited, bahan yang limited. Sini. Ya. Okey. So ini adalah N yang terkecil. Okey, so mari kita mulakan. Kita ada tadi adalah marmar dengan asid hidroklorik. Bagi set 1 kan dia nak. Okey, 1B. Dia nak mula-mula persamaan kimia. So kita ada HCl tambah, jelas ke? Nampak dekat skrin? Nampak. Okey, good. Kita akan dapat apa? Kalsium klorida tambah CO2 dan H2O. Seimbangkan 2 mol asid hidroklorik. Ya, 2 mol asid hidroklorik. Kemudian dia nak apa lagi? Isi padu gas terbebas. Betul? Ya, pada suhu dan tekanan bilik. Jadi, macam mana kita selesaikan ni? Ya, salin balik equation. Biasakan salin balik equation. So, saya ada 2HCl tambah kalsium karbonat dapat CaCl2 plus CO2 plus H2O. Okey, tuliskan maklumat yang diberi. Apa maklumat yang ada? Di sini, mass 5 gram. Betul? Terbalik. Ya. Kalsium karbonat ialah 5 gram. Lagi, isi padu asid berapa? Molariti dengan kepekatan. Molariti dan isi padu berapa? 50 of 0.5, ya. Di sini 0.5 molar dan isi padu 50 cm padu. Lagi, V yang kita cari volume di mana diberi molar volume 24 dm padu per mol. Okey, so biasakan step 1 kita mesti tuliskan semua maklumat. Okey, semua maklumat dan juga kehendak soalan. Okey, jadi ya, sekarang ni bahan kita adalah asid hidroklorik dan juga kalsium karbonat kan? Dan kedua-duanya dia bagi dekat sini kuantiti untuk kamu kira. Okey, jadi kita kena kira kedua-dua sekali lah. Ya, kita kena kira kedua-duanya supaya kita boleh tentukan siapakah. Saya buat garis lah ya supaya tak masuk kawasan masing-masing. Itu terpulang lah option kamu lah. Tapi saya tengok kamu kalau mengira bersepah. Okey. So, mari kita kira sekarang. Ya, kita yang mula dengan HCl ya. So that kita ada bilangan mol dia. Ya, N di sini adalah mv per 1000, betul? Di mana kita akan dapat 0.5 times 50 over 1000. Kita akan dapat 0.025 mol. Betul? Ya. Jadi, kalau untuk kalsium karbonat pula,
kita ada mass. Jadi formula kita ialah mol sama dengan mass over molar mass. Iaitu 5 gram molar mass kalsium karbonat 40 tambah 12 tambah 3 kali 16 gram per mol. Ya, gram dengan di sini, gram dengan gram boleh potong. Kita dapat berapa bilangan mol dia? Mana kalkulator saya? Sabandi, please tekan berapa? Dapat 0.05 mol. Betul tak? Betul. Betul kan? Okey. Jadi sekarang kita nak ikut yang mana satu? Okey ya, tengok ya. Dia dah bagi dua-dua. Okey, sekarang saya tulis sini. Dari persamaan. Dua mol HCl tambah 1 mol CaCO3 produce 1 mol CO2. Tahu kat mana datang ayat ini? Ayat ni datang dari mana? Tahu tak? Tahu. Siapa tak tahu? Ada orang tak tahu ke? Tak ada? Kalau tak ada, ya, okey. Dia datang dari sini ya, cikgu tunjuk ni. Ini 2 mol HCl, depan ni tak ada nombor, maksudnya 1 mol lah. 1 mol CaCO3, 1 mol CO2. Betul? Ya, itu datangnya ayat itu. Okey. Kemudian sekarang dari pengiraan okey, ya. Sekarang ni kita kata kalau kita ikut HCl. HCl ialah 0.025 mol HCl, sepatutnya bertindak balas dengan berapa? 2 menjadi 1. So kalau 0.025 jadi berapa? Sekejap ya, cikgu tulis kat sini sekejap. Ya. Okey, yang itu tak apa, nanti cikgu tulis dulu ya. Lagi sekali ya. Okey, sekarang kalau pengiraan 0 ya, ikut HCl. Ya, 0.025 mol HCl, separuh dia ialah berapa? 0.0125. 0.0125. Sekejap. Ya. So, karbon dioksida berapa mol? 0.0125 mol CO2 juga kan? Betul tak? Betul. Okey, sekarang cuba kalau kita lihat kalau ikut CaCO3. CaCO3 ada 0.05 mol CaCO3. Betul? Ini perkiraan ni. Sekarang ini okey, kalau ikut CaCO3, kalau kalsium karbonat 0.05, asid hidroklorik dia perlu berapa? Kali 2 kan? Betul tak? Kalau kali 2, di sini sepatutnya guna 0.1, betul? Betul ke? Betul. Faham tak mana datang yang pengiraan yang kedua ni? Ya? Ini kalau ikut ni, kalau ikut pengiraan ni. Okey. Ayat yang saya bulatkan merah nombor 1, faham kan? Kalau ikut
HCl. Sekarang kalau kita ikut CaCO3. So, kalau CaCO3 kita turunkan 0.05 sebab nisbah dia 21. So, HCl akan darab 2 daripada CaCO3 kan. Sebab itu dia jadi 0.1 mol. Jadi, dapat apa? Berapa banyak pula untuk CO2? Dia akan ikut 0.05 mol CO2. Okey. Sekarang tengok. Saya tengok ya. Kalau kita ikut yang ini. Kalau kita ikut yang equation yang pertama ni dulu ya. 0.025 HCl. Kita ada tak dalam ni? Ini bahan yang kita ada. Dalam tindak balas kita ada sebanyak ni yang cikgu buat square bracket tu. Sorry, cikgu buat bentuk segi empat tu. Ya, square tu. Kita ada tak? Kan sekarang ni dari pengiraan kita ada 0.025. Okey, 0.025 betul lah kan? 0.025. Okey, kalsium karbonat dia kita ada tak 0.025 di dalam 0.05? Yang mana lebih kecil nilai dia? Yang bawah tu kan 0.025 betul? Maksudnya kita ada lah kan. Ini kalau combo tu kecil, kamu bayangkan ini yang atas ni 50. Yang bawah tu 12,5. Kan? So boleh. Tapi kalau saya tengok equation yang kedua pula. 0.05 ada dalam equation. Bahan kita memang ada 0.05. Tapi saya perlu asid sebanyak 0.1 mol. Ada ke saya sebanyak 0.1? Tak ada kan? Betul tak? Dalam bekas, kan kat sini kan saya dah kira. Dalam bekas saya hanya ada 0.025 mol. Tapi kalau saya ikut equation kalsium karbonat punya pengiraan tu, saya perlu 0.1. Jadi tak cukup. Tak cukup. Sebab itu kita tak boleh ikut equation yang guna kalsium karbonat. Jadi oleh itu kita tahu kalsium karbonat ini adalah excess. Ya, dia adalah berlebihan. Meaning dalam eksperimen ini sebenarnya walaupun kita bagi kalsium karbonat sebanyak 0.05, sebenarnya kita hanya guna sebanyak 0.0125. Ya. So, ya. Okey, yang ini cikgu cancel. Ya, sini cikgu tulis tak cukup. Okey, jadi kita akan ikut equation yang nombor 1. Ya, yang ini, yang dalam nombor 1, nombor bulat tu ya. Okey, so ini adalah excess. Kalsium karbonat tu akan jadi excess lah. Okey, jadi sekarang isi padu. Jadi kita terus kira ikut molar bilangan mol kalsium karbonat, bilangan mol karbon dioksida yang inilah. Ya. Jadi terus ke bawah. Ya. N sama dengan V per Vm. Di mana V ialah N darab Vm iaitu 0.0125 mol. Kita akan darab dengan 24 dm padu per mol. Ya. Mol per mol boleh potong. Jadi kita akan dapat berapa tu? 0.3. Ya. 0.3. Dah kira ya. Sama dengan 0.3 unit dm cube. Okey, unit dm cube. Okey, so ini kita dah selesaikan kehendak kedua soalan iaitu nak cari isi padu maksimum gas karbon dioksida terbebas. Soalan yang ketiga dia tanya
apa? Faktor pengehat. Faktor pengehat tu maksudnya yang sedikit lah. Yang sedikit di sini ialah asid hidroklorik. Okey? Faktor penghat ialah asid hidroklorik. Ya, jadi kalau dia bagi selalunya soalan kan memang akan bagi satu bahan ekses, satu bahan je kamu kira. Betul? Jadi kalau dia bagi dua-dua, kamu kena buat macam yang cikgu tunjuk ni. Ya, untuk tentukan siapa yang ekses. Jadi equation yang kamu akan guna ialah ikut yang faktor pengehat lah yang sedikit. Mol yang sedikit. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya. Okey, so di situ dia kata 7 markah. Mari kita tengok kat mana 7 markah tu. 7 markah tu mestilah kat sini 1 markah, 2 markah. Kemudian, kat mana? Kamera tak nampak. Pen merah tak nampak. Mungkin cikgu kena besarkan saiz pen dia. Sekejap. Okey. Nampak tak ni? Nampak. Okey. Poin 1, ini markah kedua. Lepas tu dia nak mesti kat sini ni. Markah ketiga. Lagi 3 tu. Okey. Cikgu cop. Okey. Sini cikgu letak faktor penghat dulu. 3. Kat sini mesti ada 1 markah. 4. Kat sini mesti 1 markah. 5. Kan? 5. So, di sini 6. Saya rasa di sini dia letak 1 lagi. 7. 7 markah dia. Cikgu record ni, nanti cikgu letak kat, cikgu bagi link dia ya, dekat YouTube. Okay, sebabnya kalau dekat drive, saiz dekat drive lebih besar data kamu kena guna berbanding guna dekat YouTube. Ya? Okay, so mari kita lihat seterusnya. Cadangkan 2 cara untuk menjalankan eksperimen supaya memperolehi graf dalam set 2. Kita nak ubah graf ini dapatkan set 2. So dekat sini tadi cikgu dah kata, mestilah gunakan ini. Jadi kita boleh kata, pertama, cara dia, kita tukarkan saiz kan. Ya, tukarkan saiz dia. Ya, C ya. Satu, cara pertama, gunakan 5 gram serbuk marmar. Lagi? Tukarkan suhu. Ya, tukarkan suhu. So, kalau eksperimen asal kita pakai suhu bilik, kan? Jadi, suhu, kalau kita nak naikkan dia, ya, hangatkan asid hidroklorik kepada suhu, katakan ambil 40 darjah Celsius. Jangan sampai 60-70. Asid tak boleh ya, bahaya. Kita tak boleh panaskan dia sampai mendidih kan, ataupun meruap. Kita hanya bagi panas sedikit je. Okey? Boleh? Itu 2 cara ya. Ada tak cara lain? Okey? Ya. Dalam tindak balas ni tak ada faktor mangkin ya. Tak ada faktor mangkin. Tak ada ya. Tindak balas kalsium karbonat dengan asid tak ada faktor mangkin. Okey? Kemudian dah jawab C lah. Donkey. Pilih salah satu daripada eksperimen di atas. Ya. Kemudian huraikan proses dan lukiskan susunan radas. Okey. Yang hantar semalam, yang dah hantar homework semalam, kamu guna cara apa? Iwan guna cara apa, Iwan? Siapa hantar semalam? Tolong bagi tahu dengan saya.
1D. Cikgu nak tahu. Siapa guna serbuk? Siapa guna dengan suhu? Faktor suhu. Siapa guna? Siapa yang dah buat faktor? Okey, siapa boleh bagi tahu? Sarah guna cara apa? Serbuk. Serbuk. Lagi orang lain? Saya guna ketulan. Ketulan. Dua-dua set ketulan. Tapi dia sudah pilih satu je. Okey, maksud saya kalau eksperimen 1 kan dah pakai ketulan, betul? Betul. Eksperimen 2 kita kena mainkan faktor saiz tu lah. Kalau ketulan, opposite dia, lawan dia mestilah pakai serbuk. Okey, tak apa. Lagi orang lain ada tak yang cuba? Suhu. Ada tak? Tak ada. Okey, tak apa. Mari kita bincang. Kita tengok kalau kita pilih cara suhu ya. Cara serbuk dulu. Cikgu terangkan ya. Okey, kalau kita ubah faktor saiz. Okey, dia nak prosedur kan? Ya. Prosedur. Macam mana kita buat eksperimen tu? Ingat lagi tak? Mula-mula betul tak? Itu yang kita kena buat dulu. Kita kena terlangkupkan dia dulu, betul? Kan? Terlangkupkan air, penuhkan air dalam buret, lepas tu terlangkupkan ke dalam besen berisi air. Ya? Kemudian, cikgu tertinggal. Apitkan kepada kaki retort. Barulah kamu laraskan bacaan air kan? Laraskan air, betul ya? Laraskan air kepada bacaan 50 cm padu dan catatkan. Lepas tu, apa kita kena buat? Sukat dan tuang. 50 cm padu, asid hidroklorik 0.5 mol densimeter padu ke dalam sebuah kelalang kun. Betul? Lagi? Lagi? Masukkan dengan cepat ke dalam kelalang kun.
Tutup dengan apa kelalangkun tu? Penyumbat getah. Penyumbat getah. Bersambung tiub penghantar kepada buret. Betul? Tutup kelalangkun dengan penyumbat getah bersambung dengan bersambung dengan tiub penghantar kepada buret. Lagi? Jam randik macam mana? Serentak dengan itu, jam randik dimulakan. Lagi? Catatkan apa? Isi padu. Catatkan bacaan buret. Kita kena catat bacaan buret. Sekejap, kenapa tak boleh padam? Ya. Pada selemasa 30 saat selama 5 minit. Itu je yang kita kena buat. Betul? Sebab dia kata, tengok ya. Tengok balik soalan. Dia kata, pilih satu, huraikan prosedur untuk jalankan eksperimen itu. Untuk dapat graf kedua ya. Graf kedua. Graf kedua tadi yang dapat lengkung tadi kan. So cara dia, ya, penuhkan air dalam buret, telangkupkan ke dalam besen berisi air, apitkan pada kaki retort. Kita pernah buat eksperimen ni kan. Jadi saya rasa kamu memang ingat. Lepas tu kita kena clamp kan. Okey, jadi lepas tu kita kena adjust air, betul? Laraskan ya air kepada bacaan 50. Kan kita kan buret atas sekali kosong, bawah sekali 50 kan? Ya. Kemudian catatkan bacaan awal, ya. Kemudian sukat dan tuang asid hidroklorik ke dalam sebuah kelalangkun. Timbang 5 gram serbuk marmar, ya, sebab set 1 pakai ketulan, set 2 kita kena tukar faktor dia menjadi serbuk dan masukkan dengan cepat ke dalam kelalangkun. Tutup dan ya, tutup dengan penyumbat getah yang bersambung kepada tiub penghantar. Serentak dengan itu jam randik dimulakan. Catatkan isi bacaan buret pada selemasa 30 saat selama 5 minit. Macam mana gambar rajah kita, set up kita? Ingat lagi tak? Sini kita ada kelalangkun. Pastikan telinga dia nampak ya, supaya tak tertutup. Tiub ni jangan celup dalam asid ya. Okey, lepas tu cikgu lukis macam ni lah. Okey, ini adalah kalsium, ini adalah marmar, ini adalah asid hidroklorik. Okey. Air dash dalam buret juga. Macam itulah set up dia. Tapi kamu kena lukis cantik sikit lah. Ya, okey. Dekat mana kesilapan pelajar selalu buat? Pertama, silap nombor 1 dia tak lukis dash. Dalam air tak ada dash-dash, dalam asid pun tak ada dash-dash ni. Mesti dilukis. Kedua, selalunya pelajar silap ni. Dia lukis macam ni.
Faham tak tu apa benda kesilapan pelajar tu? Gabus tenggelam. Gabus tenggelam. Salah ya. Kemudian kat mana lagi kesilapan? Kat sini. Iaitu selalunya dia lukis macam ni. Contohnya ini kepala hujung tiup penghantar ni dia lukis lebih tinggi. Ya, lebih tinggi daripada level air. Level air ni contoh kan dia katakan contohnya dia lukis macam ni. Kan ada kan sekolah kadang tu dia sambung dengan salur getah kan. Dia buat tunjukkan salur getah tu lebih tinggi daripada meniskus air. Tak boleh ya, salah kalau macam tu. Okey? Nampak tak apa kesilapan yang selalu pelajar buat? Ya, tapi saya rasa kamu pun buat. Ya. Selalunya lagi satu, ni. Mestilah clamp. Kan sebab buret kamu tu tak boleh berdiri sendiri. Ya, tak boleh berdiri sendiri. Okey. Ada soalan? Okey. Ada tak siapa-siapa jawab yang faktor suhu? Ada ke? Kalau faktor suhu, kat mana kita nak adjust? 1 sama. Nombor 2 sama. Ya. Nombor 3, kita buat yang ini dulu ya. Nombor 3, kita kena hangatkan asid. Okey. Ya, 3A ya. Lepas nombor 3, saya buat 3A. Hangatkan asid kepada 40 darjah Celsius. Lepas itu, sambunglah. 4, ya. Nombor 4, ya. Nombor 5, nombor 6 dan juga gambar rajah. Sama sahaja. Okey. Cuma yang nombor 4 tu, tak payahlah pakai serbuk. Ya, kamu tulis itu ketulan jugalah. Ya. Nampak tak? Ya. Kalau kamu nak screenshot, boleh screenshot kat sini ya. Untuk prosedur dia. Boleh? Boleh. Jadi, kalau kamu nak betulkan jawapan esei yang kamu bagi semalam, bukan buat baru betulkan sikit-sikit saja, boleh. Ataupun kalau kamu dah jawab daripada faktor saiz, kamu boleh cuba jawab untuk faktor suhu. Okey? Yang belum buat langsung tu, tolong buat ya, tolong hantar segera. So, ada soalan tak? Ada tak soalan? Tak ada? Tak ada. Okey, so kalau tak ada soalan, cikgu akan stop sharing. Stop presenting. Jadi itu sahaja kelas kita hari ini. Saya harap kamu faham. Kalau ada apa-apa tak faham, nanti PM tepilah bagi tanya saya. Ya. Okey, homework semalam, lepas ni baru saya akan semak dan hantar balik lah. Okay, so that's all class for today. Thank you everybody. Assalamualaikum. Goodbye. Salam. Terima kasih, cikgu. Cikgu.